Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa 'ala fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi ikhwan-ikhwan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan tafsir daripada salah satu surah daripada surah juzuk 28, iaitu surah At-Talaq. Kalau kita melihat kepada keseluruhan isi yang ada dalam surah ini, kita akan dapat lihat bagaimana pada permulaannya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hukum talak dengan detail, dan maksudnya hukum talak tu dengan detail dan juga dalam pelbagai keadaan. Kemudian kita tengok selepas Allah sebutkan hukum-hukum tersebut, Allah sertakan dengan tarhib, targhib, ta'qib dan juga tahdid. Kalau kita tengok antara ayat yang Allah sebutkan, tilka hududullahi fala ta'taduha. Kemudian Allah sebut lagi, wa ka'im min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra fadhaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra. Kemudian akhir sekali Allah kaitkan pula, Allah sebut Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'alim. Jadi kita bayangkan satu surah kamilah yang Allah turunkan kepada kita untuk bincangkan tentang hukum talak, dan di dalamnya Allah sertakan dengan segala macam tarhib dan juga ta'kid. Seolah bila kita baca, kita merasakan bahawa hukum talak inilah Islam. Seolah begitu, seolah macam inilah sahaja Islam yang perlu kita tahu. Jadi daripada sini kita boleh simpulkan beberapa perkara. Kita boleh ambil beberapa petunjuk yang boleh kita lihat. Yang pertamanya, kita melihat kepentingan nizam usrah di sisi Islam. Maksudnya Islam sangat menitik beratkan tentang nizam usrah. Kalau tak, dalam surah lain Allah menyebut, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi dalam ayat tersebut ada tawjih kepada umat Islam secara khususnya dan juga manusia keseluruhannya tentang bahawa pentingnya sistem keluarga ni, di mana sistem ni menghasilkan mawaddah dan rahmah. Tapi Islam tak cukup sekadar dia bagi taujihannya. Kemudian untuk menjaga nizam usrah ni, Islam datang juga dengan tanzimat qanuniyah dan juga dhamanat tasyri'i. Sebenarnya kita dapat lihat dalam surah. Jadi maksudnya kita tengok di situ betapa Islam sangat mengambil berat tentang nizam usrah. Kemudian kalau kita tengok lagi, Islam berusaha untuk mengangkat hubungan insaniah ni, iaitu hubungan perkahwinan ni, ke mustawa ataupun kepada satu tahap yang suci. Di mana kalau kita tengok agama-agama lain semua
memandang perkahwinan ni sebagai satu yang kotor. Kalau kita tahu agama Kristian, paderi-paderi dia dan juga sister-sister nun yang duduk di gereja tu diharapkan daripada berkahwin. Ini menunjukkan bahawasanya agama dia melihat bahawa perkahwinan itu adalah satu yang kotor, yang tidak selari ataupun tidak layak untuk dikaitkan dengan agama mereka. Tapi Islam datang, Islam sebagai agama fitrah, dia datang, dia menunjukkan kepada kita bahawa Islam datang untuk mensucikan hubungan. Bukan sekadar tu, bahkan Islam melihat bahawa hubungan perkahwinan ni adalah sebagai satu wasilah, sebagai satu cara untuk tathhir, qulub, untuk membersihkan jiwa-jiwa. Sebab itu Islam, kalau kita dalam surah An-Nur, Islam minta seluruh umat untuk membantu bagi mereka yang tak mampu untuk berkahwin, untuk membantu mereka dari sudut kewangan. Allah sebut dalam surah An-Nur, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Dan kemudian kalau kita tengok juga, Islam menjadikan hubungan perkahwinan ni, Islam nampak hubungan perkahwinan sebagai satu wiqayah dan juga siyan. Sebab itu kalau tengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebaik saja isterinya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Sayyidina Ali bersegera untuk berkahwin. Bersegera untuk berkahwin baru. Dan mengungkapkan satu kata yang kita selalu dengar, laqad khashitu an alqiyallah wa ana azim. Menunjukkan apa? Maksudnya bagaimana para sahabat melihat hubungan perkahwinan itu sebagai tathhir berqulub dan juga sebagai siyanah dan wiqayah. Kemudian kita lihat lagi, daripada surah ni kita dapat melihat waqi'iyah yang ada dalam manhaj Islam. Maksudnya Islam sebagai satu manhaj yang realistik. Kalau kita tengok Islam membenarkan perceraian, at-talaq, ataupun menghalalkan at-talaq. Jadi dalam isu ni, para orientalis dan musuh-musuh Islam menimbulkan banyak syubhat tentang isu ni. Mereka mengatakan Islam menghalalkan perceraian, seolah Islam ni tak mengiktiraf hubungan perkahwinan, menjadikan hubungan perkahwinan sebagai mainan, ataupun mengatakan Islam tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sebab mereka mengatakan contohnya agama lain tak menghalalkan perceraian. Kita agama Kristian tak menghalalkan perceraian, agama Yahudi tak menghalalkan perceraian. Tapi Islam menghalalkan perceraian, menunjukkan kepada bahawa agama Islam adalah satu manhaj yang realistik. Maksudnya dia tak menafikan bahawasanya akhirnya dalam perkahwinan ni akan menghasilkan, mungkin di sana adanya perkahwinan yang tidak sesuai dan sebagainya, dan penyelesaian terakhirnya adalah untuk diceraikan antara suami dan isteri. Kemudian yang terakhir, daripada surah ni kita boleh lihat bagaimana Islam sangat mengiktiraf wanita dan meletakkan wanita tu pada tempatnya yang sepatutnya. Dan kalau kita tahu bahasanya bila datang Rasulullah SAW ke dalam bangsa Arab Jahiliyah, dia datang bawa Islam, pada itu bangsa Arab Jahiliyah sangat memandang rendah pada kedudukan wanita. Kalau anak perempuan yang baru lahir ditanam hidup-hidup, kemudian perempuan dilayan seperti hamba-hamba, dilayan seperti pelacur. Tapi Islam datang dengan manhajnya, dengan peraturan-peraturan hukum dan sebagainya, datang untuk meletakkan kedudukan wanita itu pada tempat yang sepatutnya. Jadi mungkin kita biasa dengar syubhat mengatakan Islam menindas wanita, menyuruh wanita itu pakai jilbab dan sebagainya, menyusahkan dan sebagainya. Tak, sebenarnya itulah tempat yang sepatutnya dan selayaknya, dan itulah peraturan yang menyebabkan kedudukan wanita itu diangkat tinggi di Islam.
Dan terakhir, daripada surah ni kita boleh ambil satu nokta penting, iaitu kepentingan takwa sebagai salah satu jaminan untuk memastikan tujuan pensyariatan hukum-hukum yang Allah sebutkan dalam surah ni. Jadi menjadikan takwa tu sebagai satu jaminan bahawa tujuan tu dapat berjaya dicapai. Sebagai contoh kita ambil Allah sebut wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Bila selepas pada waktu iddah, maksudnya wanita yang diceraikan tu dia duduk di rumah dia, dan Allah kata wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Janganlah pada waktu tu kamu memberi mudarat pada dia. Jadi bagi mereka yang tidak punya nilai takwa dalam diri dia, mungkin dia mengambil benda ni, maksudnya wala tudarruhun, dia boleh mentakwilkan dia nak apa-apa takwil. Mungkin bila dia buat sesuatu pun dia kata ini bukan mudarat dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang bertakwa, akhirnya dia menjamin bahawa hukum yang Allah letakkan tu betul-betul tercapai tujuan dia, iaitu untuk memastikan maslahah kepada isteri yang diceraikan. Jadi wallahu alam, cukup setakat tu. Akhirnya kesimpulan yang boleh kita ambil daripada surah ni ialah bahawa Islam adalah satu manhaj yang sangat agung, yang sangat tinggi. Dan bila kita lihat pada surah ni, kita tahu bahawasanya Al-Quran ni tidak mungkin datang daripada manusia, tapi dia datang daripada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia. Jadi sepatutnya hasil daripada perbincangan kita daripada tafsir surah At-Talaq ni menjadikan kita meyakini dan merasai bahawa tiada manhaj yang hanya inilah satu-satunya manhaj yang terbaik untuk manusia, dan sepatutnya kita memperjuangkan untuk memastikan manhaj itu tegak di atas hukum. Allahu a'lam.